Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada Assalamualaikum. semua peserta pada hari ini. Kita ada temu bual bersama-sama dengan kita punya jemputan khas. Okey, untuk maklumat, sesi ini telah dianjurkan oleh MUDAS. MUDAS bermaksud Malaysia UAV Drone Activist Societies dengan kerjasama Malaysia Makers, My Makers. Okey, pada hari ini kita bertuah, kita dapat menjemput Tuan Haji Rizal bersama dengan kita. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan MUDAS yang telah ditubuhkan 2013 yang lepas. Jadi kita sebuah pertubuhan NGO yang kita bermatlamat untuk mempromosikan penggunaan drone, teknologi tinggi drone dan penggunaan dengan cara selamat lah. Jadi banyak kita telah menganjurkan banyak seminar-seminar dan juga kempen, workshop di serata Malaysia sejak 2013 lagi. Jadi matlamat utama kita ialah untuk penggunaan UAV drone yang selamat dan pematuhan undang-undang. Jadi sebenarnya kita tahu drone sekarang ni telah digunakan di semua sektor lah, termasuk peperangan dan pertanian. Dalam bidang pertanian kita menggunakan drone untuk berbagai tujuan lah, untuk mendapatkan data dan juga penyemburan racun dan baja dan sebagainya. Jadi hari ini kita ada dua, saya akan host bersama Encik Hairul daripada MUDAS. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang lagi kepada semua peserta-peserta. Kita Presiden MUDAS telah mengucapkan salam lah kepada semua peserta. Kita ditajuk oleh Presiden kita, Datuk Muhammad Nazri bin Dasyah. Okay, bersama-sama kita juga adalah Mr. William, AJK MUDAS, Sekretari MUDAS. Okay. Mr. Ramesh daripada Stand for All, Stand for All Makers. Jadi Tuan Haji Muhammad Tayyab, okay, dan juga kita jemputan khas kita daripada CAM, Kapten Wafi, Kapten Wafi. Selamat datang. Ya, Tuan. Terima kasih. Okey, untuk tidak menyayangkan masa, saya ingin menjemputlah Tuan Haji Muhammad Rizal, yang mana beliau merupakan pegawai awam rangkap ceramah drone pertanian Polis Komuniti Sabak Bernam yang telah berkecimpung dalam bidang pertanian. Saya ingat lebih daripada 20 tahun ya. Jadi beliau juga dulu bekas pegawai pertanian di Jabatan Pertanian, dan akhir-akhir ini beliau telah buat kajian tentang penurunan hasil ladang dan bagaimana meningkatkan penggunaan drone, menggunakan drone untuk meningkatkan hasil tanaman. Jadi dengan tidak melengahkan masa, kita silakanlah Tuan Haji memperkenalkan diri dan juga sepanjang introduction dulu kenal dengan sesi kita hari ini, sesi khusus. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Muhammad Nur selaku Timbalan Presiden MUDAS, Mr. William dan juga Presiden MUDAS, juga tak kejalan Tuan Wafi daripada CAM, Kapten Wafi, dan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang turut sama menyertai untuk program kita pada petang ini. So insyaAllah saya akan cuba terangkan, kongsikan sedikit apa yang kita akan bincangkan pada hari ini berkaitan dengan berbicara kita penggunaan drone dalam bidang pertanian, ya. Okey, terima kasih Tuan Mano atas penerangan sedikit tadi. So macam tuan kata, saya Muhammad Rizal Muhammad Tayyab, daripada merupakan salah seorang pegawai staf di Kolej Komuniti Sabak Bernam. Dan alhamdulillah Kolej Komuniti Sabak Bernam telah handle ataupun telah banyak mengadakan 6 siri sekarang berkaitan dengan drone pertanian. Dan tujuan kita adalah untuk melatih belia-belia yang terkesan dengan terutama sekarang ini terkesan dengan COVID-19 dan juga PKP yang tak ada kerja dan sebagainya. Dan satu lagi berkaitan dengan petani-petani kita lah, ya. Okey, Tuan Haji, kita akan berbual kami akan membukakan beberapa soalan lah, kan. Jadi Tuan Haji boleh
menggunakan slide ataupun video untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey. Jadi kerana soalan-soalan seperti bagaimana penglibatan ahli Rizal dan mengapa drone diperlukan dan bagaimana ia membantu petani. Itu soalan yang pertamalah, sebuah soalan pertama kita nak tahu. Okey, terima kasih Tuan. Okey, kenapa drone? Ya, macam kita saya ringkaskan, saya pegang pergi laju sebab masa kita pun terhad. Drone kita tahulah UAV itu apa, saya macam ramai orang kata pasal UAV, aerial vehicle, ada yang kata UAS, ada yang kata RPV, ada kata RPA dan RPS. So semua sekali itu adalah merujuk pada drone. So bagaimana saya terlibat dengan drone berkata adalah ini punca utama dia lah, ya. Seperti mana Tuan Makno kata tadi, background saya adalah sebelum saya di College Committee, saya merupakan seorang pegawai di Jabatan Pertanian, di Jabatan Pertanian, dan 16 tahun saya berkecimpung dalam memang bahagian dalam industri padi. So kalau tuan-tuan lihat slide ni, macam mana saya boleh terjebak ya dengan industri drone pertanian ni. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, diringkaskan cerita di kajian ni saya buat masa saya buat master dulu. Saya ada banyak master, master saya dalam bidang lain, tapi minat mendalam dalam bidang pertanian ni cukup mendalam daging saya, ya, darah daging saya. Walaupun saya dah tinggalkan Jabatan Pertanian, tapi saya lihat daripada data adalah data rasmi daripada AIDA Barat Laut, jadual pengairan AIDA Barat Laut. Kalau kita tengok kolom pertama tersebut, ya. Kalau kita tengok, tuan-tuan lihat kolom pertama pada tahun 2015. Ini saya nak cerita bagaimana saya boleh terlibat dengan drone pertanian ni. Kalau tengok tanda luar musim 2015, kawasan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kawasan AIDA Barat Laut merupakan kawasan 18,000 hektar, merupakan jelapang padi negeri Selangor dan pengeluar hasil padi tertinggi di Malaysia. Walaupun dia bukan jelapang padi Malaysia, tapi antara hasilnya adalah hasil yang tertinggi di Malaysia, ya. So kalau kita tengok di luar musim 2015, target kerajaan, kalau kita tengok yang tinggi itu sasaran kerajaan mensasarkan pada musim pertama, luar musim 2015 adalah 6.6 tan per hektar. So kemudian 2016 musim utama 6.7 meningkat target kerajaan dengan input, dengan bahan-bahan dan sebagainya, dengan knowledge kita bagi input, baja dan sebagainya, ya, kita mengharapkan ada peningkatan hasil 6.6, 6.7, kemudian 2016 luar musim 6.8, musim utama 2017 6.9, 7.0 pada 2017 luar musim, dan pada 2019 kerajaan target pada petani kita dapat 7.3. Tetapi apa kita tengok pada kolom yang saya tanda merah sebelah kanan tu, bila kerajaan target 6.6, pencapaian petani kita 6.4, ya. Kemudian kerajaan target musim depannya 6.7 pada 2016. Tapi pencapaian kerajaan petani kita makin merosot daripada 6.4 pergi 6.0. So kita naik luar musim 2016, kita target 6.8. Laki merosot daripada 6.0, petani kita dapat 5.5. Begitulah seterusnya. Peningkatan meningkat, target kita meningkat, tapi hasil petani kita menurun. Sampailah 2019 7.3, tapi hasil kita, petani kita dapat 4.847. Itulah punca bagaimana saya terjabat dengan drone pertanian, ya. So bagi saya data ni cukup penting, ya. Kebetulan masa tu saya tengah ambil master dan saya suka analisa data. Inilah saya tengok macam mana petani kita nak survive kalau dia dapat 4 tan, bermakna para sidung. 6 bulan pendapatan dia itu hanya untuk racun, upah, mesin padi, lori dan sebagainya. Apa yang petani kita dapat? So sekurang-kurangnya untuk dia survive adalah 6 tan ke atas, ya. So itulah, ya. So alhamdulillah saya dah dapat kenal pasti hasil daripada pengalaman kerja di Jabatan Pertanian. Antara hasil menurun antaranya adalah serangga, peningkatan kos, kualiti benih yang kurang baik, tenaga buruh yang kebanyakan belia-belia kita ni kat luar, ya. Belia-belia kampung tak nak kerja dekat kampung kita. So yang banyak adalah yang warga tua, kemudian foreigner seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar yang banyak kerja tu. Ya, nanti kita akan pergi mendalam. Keadaan pembajaan yang meracun yang tidak efisien. Ini yang penting dalam padi contohnya. Mana-mana pokok pun, padi, kelapa sawit, pisang dan sebagainya, pembajaan adalah waktu ataupun meracun adalah waktu yang tidak, padi ni dia nak precision ataupun tepat ataupun waktu yang sesuai.
Sebagai contoh, kita nak saya selalu kalau saya pergi ceramah dalam pasal pertanian, saya selalu sentuh petani-petani kita. Contohnya pokok padi, variety contohnya 219 yang dulu yang sampai sekarang pun dah guna. Urea dia nak waktu 3 hari je. Waktu umur 31, 32, 33. Waktu sebelum tu dia tak nak, selepas tu dia tak nak. Ya? So itu yang kita nak precision. Begitu juga dengan racun. Ya? Bila kena serang, waktu itulah kita kena serang. Kita kena ambil tindakan. So dah banyak lagi faktor. Daripada 1A, B sampai E tersebut, kita tengok 4 daripadanya boleh diselesaikan menggunakan drone pertanian. So itulah Cik Mano berkaitan dengan ni. Ya. Okey, dalam drone penggunaan drone pertanian ni, adakah ia sesuai digunakan untuk semua jenis pertanian, semua jenis ladang? Apa ataupun ada spesifik saja? Okey, bagi saya dia boleh digunakan di semua ladang. Saya ada video-video yang kita boleh kongsikan nanti. Ya, contohnya kami dah buat di ladang pisang. Ya, petani-petani kita yang bertanam pisang, kemudian kebun nenas, kita dah meracun di kawasan kebun nenas, kelapa sawit. Malah tim kami pun telah dijemput pergi ke ladang buah di Cameron Highland untuk meracun atau meracun atau membaja teh di sana. Ya, so kelapa sawit kita dah dipanggil oleh ladang-ladang estate, Felda dan sebagainya untuk meracun untuk kawasan kelapa sawit. Kalau saya kita ada 3 peringkat nursery, peringkat bawah 2 tahun dan peringkat besar. Dan juga kita boleh gunakan drone untuk counting dan sebagainya. Dan teknologi terbaru juga kita boleh gunakan drone untuk surveillance atau untuk keselamatan, drone security. Kalau dulu harga kelapa sawit 300 1 tan, jatuh pun orang tak curi. Sekarang 850, 900 jatuh berebut orang curi kan. So itu kita gunakan drone untuk security drone pun ada sekarang. Ya. So menjawab kan, bagi saya semua boleh masuk. Okey, Tuan Haji, saya Hairul. Okey, Assalamualaikum Cik Hairul. Waalaikumsalam. Baik, okey, saya nak tanya, kalau penggunaan drone ni dalam pertanian untuk meracun kan, so apakah kelebihan drone digunakan untuk menyembur racun tu berbanding tenaga manusia dari segi implikasi mungkin dari segi implikasi kos dan kesihatan? Okey, saya masuk ni, saya skip sekali yang isu ni. Okey, ini kelebihan kita. Terima kasih Tuan Hairul lah. Kelebihan untuk menggunakan drone ya. Drone pertanian adalah kenderaan udara yang tanpa pemandu. Ini kita sedia maklum tadi mengoptimumkan operasi pertanian. Ini yang saya kata tadi, dengan penggunaan drone sebenarnya kita boleh turunkan kos, ya, turunkan kos bahan input, racun dan sebagainya yang sekarang makin sebab kita guna precision, kita guna tepat-tepat je. Kemudian meningkatkan hasil. Saya dapat studi di Kedah 2 musim, alhamdulillah peningkatan hasil itu berlaku sebab tu mengoptimumkan operasi pertanian. Kemudian meningkatkan pengeluaran tanam padi macam saya kata, kemudian membantu pertumbuhan tanaman kita sebab kita gunakan precision sama ada baja ataupun racun. So sekarang drone ni ada untuk baja, sekarang ada 3-in-1, baja, menapu benih. Kita cakap walaupun kita cakap padi, sebenarnya dia boleh bercakap pada tanaman lain ya. So kalau kita lihat kelebihan drone pertanian tadi ya, ini kita akan ulas juga nanti menyebut kenapa kelebihan drone pertanian. Kalau kata Tuan Hairul tadi ni. Hairul. Ya. Cik Hairul, okey. Salah satu ni nozzle yang kita gunakan adalah nozzle ultra low volume. So ULV ataupun kita senang sebut ULV tadi. Di mana dia gunakan jenis-jenis nozzle dia lah. Ya, jenis-jenis nozzle. Compare dengan semburan yang biasa. So kalau semburan sebiasa di barat laut, AIDA barat laut ni 1 hektar, 1 lot adalah 3 hektar ataupun 1.2 hektar. Ya, 1 hektar ataupun 1.2 hektar dia memerlukan meracun lebih kurang 8 tong. Tapi dengan gunakan teknologi drone ni, kita guna 8 tong meracun, kapasiti dia 178 liter campuran bahan kimia, ya, air dengan racun. Tapi apa berlaku bila kita guna drone, kita cuma perlu 2 tong je. 2 tong iaitu 32 liter, 2 kali terbang kita boleh cover untuk keluasan yang sama tadi.
So itu sebab kita gunakan nozzle. Dan di sini kita latih pilot kita ataupun pemandu-pemandu drone kita, pemandu-pemandu kita secara berintegriti. Kita nak lahirkan pilot drone yang berintegriti untuk petani kita. Sebab tu ULV ni, kenapa kita guna ULV bila dia halus, sebab itu kita nak dia mahir guna drone, guna semburan, guna nozzle yang betul. Dan yang kedua tentu menjimatkan masa. Kalau guna orang kita dalam 1 jam setengah hingga ke 2 jam atau 3 jam untuk 1 hektar, 3 hektar apa? 3 hektar ataupun 1.2 hektar. Tapi guna drone ni kita guna 18 minit hingga 20 minit saja untuk 1.2 hektar kawasan yang sama. Kemudian penyemburan yang rata dan menyeluruh. Ya, kita guna mapping kita tahulah dalam sistem tu ada, kita guna mapping dan kita boleh terus kita mapkan makna tak ada kawasan yang tertinggal. Dan drone bersifat jujur. Ini yang penting. Drone ni bersifat jujur, dia tak boleh tipu. Kalau kita guna orang lain, kalau kita nanti orang tu skip kan. Yes. Kenapa kita meracun sampai 10, 11, 12 kali? Sedangkan ikut schedule kita cuma 4 hingga 6 kali je meracun satu musim. Punca dia kalau kita tengok tuan-tuan, petani kita ni dah tua. Bila petani kita dah tua, anak-anak muda kita balik pergi ke bandar. So tak ada, so kita serahkan pada foreigner untuk meracun. Tak kira lah sama ada daripada Indonesia, Bangla, Myanmar dan sebagainya. Ya? Kita tak sangka buruk, tapi kualiti meracun tu kita kena tahu. Ya? Okey, maksudnya di sini saya dapati seorang operator atau pilot untuk drone pertanian memerlukan 2 jenis kompetensi lah. Satu untuk membawa pilot drone itu sendiri, dan kedua pengetahuan tentang untuk racun, baja dan sebagainya lah, ya. Betul. Berkaitan dengan soalan Cik Maknur tadi tu, Tuan Haji, adakah operator drone ni yang buat kerja-kerja menyembur racun ni perlu juga certification untuk meracun tu? Maknanya sijil yang mengatakan dia ni lulus untuk menggunakan bahan-bahan beracun ni. Perlu ke operator drone? Dia macam ni, yang saya nampaklah based pada pengalaman kita. Kalau kita lihat sebelum ni, bila drone pertanian ni belum diimplementkan sangat di kawasan ni, dia ada 2 elemen penting kat sini. Satu, drone tu sendiri. Saya nak merujuk pada certification pada Cik Hairul punya pertanyaan dan juga Tuan Makno. Certification drone untuk jadi pilot ni sebenarnya nanti mungkin akan sentuh oleh Kapten kita Wafi. Dia perlukan license, AWC dan sebagainya lah, dan perlukan training. Kita tak nak, nanti saya akan tunjuk kenapa bila dia tak ada training, dia tak ada pengetahuan, dia bawa je apa yang berlaku. Ya, drone terbakar, implikasi dia, keselamatan dia cukup besar benda terbang. Yang kedua, dia kena tahu juga bancuhan racun. Sebab kita nak mengoptimalkan supaya tak ada sisa baki kat situ. Dia nak kita tahu juga. Kita akan ajar kalau nak gunakan drone pertanian, bancuhan dia macam mana, kadar dia macam mana. So itu yang kita akan educate kita punya pilot-pilot. Cuma dalam kita punya peraturan atau penakta penerbangan, dan juga nanti saya tak sentuh yang tu, Kapten Wafi akan sentuh. Kita seseorang tu perlulah dapatkan lesen AWC, dia kena hadir dekat kursus RPTO yang dianjurkan oleh RPTO dan sebagainya. So itu mungkin dia tentangkan jet. Tapi bagi saya untuk menjawab Cik Hairul dan juga Cik Makno, memang dia kena tahu berkaitan dengan drone tu sendiri dan juga elemen-elemen racun tu sendiri. Kita tak nak koktailkan semacam. Bila dia sekarang ni, bila orang guna racun, bila guna drone, dia kata dah orang tak meracun, dicampur tu, campur paraquat, campur tu, campur kelas ni, campur kelas tu. Dia tak nak, kita istilah dia koktail. Ya? Bila koktail dia campur semua. So, kita tak nak macam tu. So kita educate, kita beritahu pilot, okey Pak Cik, racun ni tak sesuai dengan racun ni, serangga ni sesuai dengan racun ni, tak sesuai dengan campur dengan racun pula dalam racun serangga dan sebagainya. So kita minta di-educate. Nanti saya tunjukkan 4 elemen komponen penting dalam pelaksanaan drone pertanian. Ya. Itu aja saya ada soalan lain. Berkenaan dengan penggunaan untuk inilah sama ada racun ataupun baja. Dari segi peratusan, yang mana lebih banyak kita dapat menggunakan drone? Dan kalau baja pula dia ada jenis lain selain benda cecair kan, ada granul. Macam mana kita nak aplikasi benda tu? Maksud Tuan Makno, peratusan dari segi macam mana tu? Banyak mana kita banyak guna drone ni untuk semburan racun ke lebih kepada pembajaan ke? Okey, buat sekarang ni mungkin disebabkan faktor kos drone tu sendiri.
banyak kita dah gunakan untuk meracun dulu. Ya. Racun. Sebenarnya kita ada drone 3 in 1 tu yang boleh membaca, meracun dan juga menabur benih. So tapi kos dia agak tinggi ya untuk satu drone tu. So kita nak belia-belia kita ni balik kampung sekarang ni, bagi saya drone ni bukan usia-usia kita lah. Usia di 50 ke atas ni dah tak boleh main drone dah ya. So sekarang alhamdulillah saya akan tunjukkan nanti macam mana belia-belia kita ni boleh tolong orang kampung balik dengan hobi dia main drone, boleh datangkan income ya. Okay. Sekarang ni boleh katakan 90% banyak pergi meracun lah, drone ni banyak pergi meracun dia compare dengan buaja. Okey, baik Tuan Haji. Okey, nak tanya soalan yang lain. Kenaan dengan penggunaan drone pertanian dengan selamat lah ya. Jadi sebelum tu saya juga dimaklumkan Tuan Haji juga melihat anak-anak perempuan yang juga sebagai pilot kan. Jadi amat menarik tu kan. Jadi berapa orang yang terlibat dalam sebagai pilot, boleh cerita sikit? Alhamdulillah anak saya 3 orang perempuan. 3 orang pilot, kita kata pilot lah boleh kan. Anak saya 3 boleh bawa drone dan yang aktif adalah seorang yang jurutera. Dia berhenti kerja masa PKP, jurutera. Ialah walaupun sebagai jurutera duduk bandar dengan gaji jurutera tu tak cukup. So alhamdulillah bila dia jadi pilot drone, dia boleh kata orang boleh lah hidup, boleh beli kereta, boleh buat bengkel dia. So kebetulan background dia kejuruteraan pembuatan dan kena jiwa dia nak buat drone, dia boleh repair drone. Bawa drone dan boleh repair drone. Ini so, satu challenge lah kepada orang lelaki ya. Ya betul. Macam mana Tuan Haji boleh convincekan anak-anak Tuan Haji untuk jadi operator drone ni ataupun pilot drone ni? Sebab selalunya perempuan ni dia susah sikit untuk teknologi-teknologi ni kebanyakan lah. Okey, betul. Dan saya rasa anak saya perempuan 3 perempuan ni dengan tim dia kat Malaysia ni mereka yang pilot perempuan yang beracun. Ya. Yang bawa drone tu okeylah, tapi yang bawa drone beracun ni rasanya dia tim dia sajalah kat Malaysia ni kot. Dia macam ni nak combine ni, dia datang daripada minat. Background, walaupun background dia kejuruteraan, masa selepas dia SPM dia dulu sekolah sains sekolah Selangor. Kemudian dia sebelum melanjutkan pelajaran masa matrik tu antara SPM dengan matrikulasi ada 4 bulan saya ajar dia kursus menjahit yang teknikal. So dia boleh menjahit. So masa PKP tu tak cukup duit dan sebagainya, kepotong setengah separuh gaji ke apa kan. So dia menjahit. Dia menjahit baju, menjahit mask dan sebagainya. So kemudian kebetulan saya ada buat kursus drone di College Community Sabak Benam. Kita ada buat kursus drone, dia join sebagai peserta pertama kami. So alhamdulillah bila dia buat kursus pertama tu, alhamdulillah dia berjaya untuk handle drone tu dan dia terus berhenti kerja pada bulan 10 tahun lepas dan dia boleh 100% drone lah dengan buat loan, kemudian beli drone dengan mula satu, sekarang alhamdulillah dia boleh buat drone banyak lah. Alhamdulillah dengan minat dan orang kata ingin mencuba lah. Ya, minat tu penting lah sebenarnya. Ya. Okey, baik, saya nak beralih kepada soalan lain. Bagaimana Tuan Haji, bagaimana mengendalikan drone pertanian dengan cara selamat ya? Sebab kita tengok banyak kisah-kisah yang ada tragedi kan yang berlaku. Kisah menarik hati ya. Sampai terpotong ke pipi dan sebagainya, dan kita tak tahu benda ni berlaku berulang kali dan kita boleh share. Mungkin Haji ada experience dan juga tak tahu teknik-teknik. Boleh silakan. Okey. Tuan Makno, sebelum kita share tu saya share satu video ni boleh ke? Boleh. Sebelah tu saya cari video untuk yang keselamatan tadi. Boleh. Sebab memang dalam apa industri pun safety, fly safe ni sangat penting lah sebenarnya. Ya, betul. Sorry lah, suara tak ada. Ini penglibatan awal anak saya tadi tu. Dia mula dengan kelas pertama, modul kami yang pertama. Kemudian drone ni kelebihan dia boleh bekerja sampai malam. Ya, dan sekarang ni bila permintaan drone malam cukup memberangsangkan apabila serangga, terutama untuk serangga.
Dan ini di kawasan yang ada rumah, ada halangan. So kita ajar kita punya pilot-pilot macam mana nak ni. So ini dia buat sendiri. So dia conduct kursus sekarang, anak-anak saya ni dia conduct kursus lah. Berita harian, Sina, Esko datang, kerja waktu malam, dan ini Menarik sedikit juga. lah. So ini sedikit, kemudian saya nak share satu video berkaitan dengan drone ni yang macam mana melibatkan keselamatan. Saya share satu video, tuan-tuan. Okey. Harap kita boleh ni lah boleh share. Okey, bagi saya video ni cukup penting. Mungkin ini berkaitan dengan Tuan Wafi nanti. Inilah dalam kursus yang saya tekankan, inilah tuan-tuan dan puan-puan, bila nak mengendalikan drone, dua elemen penting yang cukup saya tekankan. Satu berkaitan dengan keselamatan, satu berkaitan dengan integriti. Kita tahu pengusahaan drone ni memang lumayan, ya, hasil dia lumayan. Nanti kalau sempat kita akan share, kita tengok video ni, ya. Nanti saya akan cerita kenapa video ni saya berkaitkan. Okey. Tak ada, minta maaf, tak ada suara. Ini yang berlaku di Kedah, video apa, ini saya tak nak sebut brand dia apa. Tapi whatever you pakai drone pun, mahal ke murah ke, tapi baik-baik tuan-tuan tengok sekarang. Nampak? Ya. Medan magnet tu tarik dia walaupun dia banyak sensor dan sebagainya. Sebab tu dalam kelas saya, kursus yang kita ajar, kita tak guna drone yang mahal. Ini saya difahamkan drone ni drone baru. Ya, dekat 69,000. So itu ada satu lagi berkaitan dengan bateri. Anak saya tu, kalau kursus anak saya akan sentuh bagaimana bateri tu kalau disimpan di kereta boleh meletup. Itu berlaku di Sabak Penam, ya. Dia lepaskan disimpan di kereta, meletup. Ya. Can you unmute your video? Dia mute tu. Mute dah. Oh, mute. Tapi tak dengar suara juga lah tuan. Kalau nak dengar suara dalam Google Meet, dia tak boleh letak, kena pakai speaker komputer, tak boleh cocok earphone ataupun headphone. Baru suara dia akan keluar. Yang ini saya guna komputer lain. Saya guna laptop lain. Dua laptop sekarang ni. Okey kot, boleh proceed. Okay. Kita boleh explain. Suara Just kita tengok sambil Tuan Haji explain boleh tak? Okey, yang ini satu, ini kesilapan pilot, ya. Bila dia terbangkan, dia confident dengan sensor yang banyak. Sebab tu saya kata, saya gelakkan dia orang, kalau nak beli drone, kita tak, yang penting kemahiran kita. Kita tahu undang-undang, kita tak boleh lalu pencawang. Nak lalu pencawang tu bagaimana kita nak ni, ya. Banyak job-job yang kat pencawang, budak-budak lelaki pun tak boleh buat. Anak dia panggil, Wani you buat lah Wani, kata dia. So Wani pun terpaksa lah buat. So dia kena ada skill lah. Yang ni habis tuan-tuan dan puan. Komputer lah. Yes, ada komputer. Sebab tu bila you beli, you kena pergi kursus. Bukan setakat kursus 2 jam, 3 jam. Ya, kursus yang kita buat sekurang-kurangnya 5 hari ataupun 10 hari untuk you mahir begitu. Kemudian satu lagi saya tak nampak ada satu video lagi, sepatutnya saya boleh tunjukkan. Itu kesalahan pilot. Satu lagi kesalahan pilot juga tapi melibatkan drone di mana dia tak tengok dia punya antena ataupun GPS. Bila GPS tu jatuh ataupun antena tu jatuh, dia akan berlewang. Dia akan terbang, lepas tu habis. Tak boleh kontrol dan sebagainya. Itu yang trik-trik yang kita nak ajar. Sebab tu, tuan-tuan, saya setuju dengan CAD 601, 6011 dalam bracket 2. Bagaimana peraturan-peraturan. Cuma kita minta mohon, mungkin kita akan kena bincang balik dengan CAM nanti berkaitan dengan drone pertanian. Bagaimana kita nak bantu belia-belia ni. Ya? Sebab satu, kalau kita tengok peraturan dan juga akta tu semua dalam bahasa Inggeris. Ya? Dan pilot-pilot kita yang kita train ni kebanyakan dia SPM, orang kampung, komuniti. Ya, itu yang kita mungkin Tuan Wafi boleh ulas nanti kita translate dalam bahasa Melayu, kita boleh bagi tahu dia orang. Ya? Okey, baik. Sekarang ni dah pukul 4.30. Jadi kita janjikan kita akan beri laluan kepada Kapten Wafi daripada CAM untuk beri penerangan. Kapten Wafi dah ready ke? Kapten Wafi? Ya, insyaAllah ready. Okey, jadi Kapten Wafi tolong bagi penerangan sikit berkaitan pemerintahan undang-undang untuk penggunaan drone pertanian mengikut CAD yang barulah. Jadi silakan. Boleh. Kalau begitu izinkan saya share slide ya. Okey, saya dah off dah. Okey, standby. Your entire screen.
Captain Wafi boleh bagi explanation sikit tentang your organisation or your drone unit? Boleh. Saya cuba share screen dulu. Ya, Okey, visual dengan screen saya. boleh nampak. Okay, clear? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Boleh teruskan. Tak apa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya salam hormat saya kepada semua sahabat droners dan juga para pendengar sekalian. Nama saya Wafi bin Abdul Fattah Harun. Saya adalah pegawai CAM dari unit US, bahagian operasi penerbangan yang bertanggungjawab bagi pengoperasian drone untuk agriculture. Jadi pada kali inilah saya ucapkan terima kasih kepada pihak MUDAS. Ya, kebetulan saya pun follow juga Facebook MUDAS ni. Ya, Saya nampak ada iklan tu, jadi saya memang terus register lah kerana majlis ilmu ni bagus. Ya. Okey, jadi untuk pada kali ini saya tidak akan beri penerangan yang terlalu mendalam lah. Kita akan bagi maklumat secara ringkas yang merangkumi CAD 601142 untuk agriculture. Jadi seperti mana yang Tuan Haji Muhammad Rizal maklumkan, insya-Allah CAD directive pun kita akan keluarkan dalam bahasa Melayu. Sebab kita pun difahamkan akan ada pengguna yang mungkin kurang dalam berbahasa Inggeris. Jadi proses tu sedang dijalankan. Okey, saya juga akan memberi sedikit maklumat lah tentang perundangan serta peraturan-peraturan penggunaan semua. Baik. Jadi sekarang ni kalau kita lihat bila adanya drone ni akan membawa kepada beberapa cabaran lah. Pertama sekali kita tengok pada society kita, penduduk sekitaran, bagaimana kesediaan mereka dan juga untuk menerima dan dari segi drone tu sendiri, dan juga privacy. Kedua adalah perkara yang berkaitan dengan perundangan. Jadi ini merangkumi isu keselamatan dan juga security. Jadi ketiga, perkara berkenaan dengan teknologi. Bagaimana integrasi ke ruang udara. Jadi ini antara cabaran, ya. Baik, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, kita nak tengok dekat mana direktif ni dikeluarkan. Seperti mana tuan-tuan boleh lihat pada slide ni, ya. Kita CAM, kita akan mengisyukan CAD, Civil Aviation Directive di bawah Civil Aviation Act. Atau Act of Parliament, Civil Aviation Regulation, Provision Section 240, yang mana CEO, dia ada kuasa untuk isyukan Civil Aviation Notice, Civil Aviation Circular, Advisory Information, Safety Information, Civil Aviation Guidance Material CAGM, dan kita tengok Civil Aviation Directive. Antara dokumen yang kita akan isyukan adalah CAD 6011. Jadi tuan-tuan boleh lihat pada skrin CAD 6011 Part 1 sampai Part 5 ni, kita ada Remote Pilot Training Organization, Agriculture US Operation, UAS Rotary Wing Swarm Operation, Standard Scenarios dan Special UAS Project. Tapi kali ini saya akan terangkan dulu secara ringkas tentang agriculture. Baik. Sebelum kita pergi lebih mendalam, sedikit maklumat perundangan tentang peraturan penerbangan awam 2016 mengenai drone. Kalau tuan-tuan lihat, dia ada perundangan 140 ke 144. Dokumen ni boleh didapati di laman website CAAM. Jadi kita tengok, ya, perkara yang berkaitan dengan kerja AWC ni ataupun kerja yang melibatkan keudaraan.
perkara 141/1 dia dikatakan bahasa Inggeris ni, no person shall fly an unmanned aircraft system for the purpose of aerial work without the authorization from the Director General. Itu pertama. Kedua, dalam bracket 2, an applicant for authorization under subsection 1 shall be dia screen ni dia tutup ni. Boleh hide kot. Oh, ada hide. Ya, okey. Shall be made to the Director General in accordance with Regulation 189. Maksudnya, sebarang kerja pengoperasian drone memerlukan permohonan permit ataupun kebenaran daripada pihak CAM. Kenapa tuan-tuan? Negara kita Malaysia ni, kita ada klasifikasi kepada beberapa kelas. Kita akan tengok ada kelas A, kelas B, kelas C dan juga kelas G. Kita berkongsi ruang udara dengan manned aircraft. Okay, kita ni unmanned aircraft, pesawat tanpa penumpang. Jadi di atas kita ni ada pesawat dengan penumpang. Tapi kita akan fokuskan pada uncontrolled airspace kelas G ni, yang mana kita akan memfokus pengoperasian di bawah 25,000 kaki ke bawah. Yang mana di kata lain, setiap objek yang boleh terapung daripada permukaan darat itu memerlukan permit ataupun kebenaran daripada CAM. Okey. Okey. Jadi kita tengok di sini tuan-tuan Civil Aviation Directive. Kita tunjuk ada 3 di sini kerana bentuk landscape. Okey, kerana bentuk landscape, persekitaran di Malaysia dan permintaan industri agriculture yang tinggi, penggunaan drone haruslah berjalan dengan selamat. Maka pada 1 Mac 2021, pihak CM kita keluarkan CAD 6011 Part 1, iaitu Remote Pilot Training Organisation, dan juga CAD 6011 Part 2 Agricultural US Operation bagi agriculture. Jadi RPTO ini adalah tempat untuk para juruterbang mendapatkan latihan supaya mendapat kompetensi. Bak kata Tuan Haji tadi, pilot yang nak mengawal drone ni perlu dilatih, dia kena ada skill. Dan kedua adalah yang untuk CAD 6001 Part 2 ni adalah kita akan beri panduan tentang pengoperasian drone. Jadi ini untuk membolehkan industri drone berkembang di dalam persekitaran yang kondusif dan selamat. Kami di CM berpendapat beberapa isu pokok harus ditangani terlebih dahulu sebelum sebarang kebenaran pengoperasian penerbangan US atau seumpamanya dikeluarkan. Jadi bagi mewujudkan persekitaran yang dinyatakan di atas, pihak industri haruslah diisi dan dilengkapkan dengan sejumlah operator yang kompeten dan mempunyai pengetahuan US yang sesuai. Okay. So kita akan buat 3 ni. Yang untuk part 5 saya tidak akan terangkan Baik. Jadi kita tengok apakah syarat untuk mendapatkan AWC ni. Baik. Untuk mendapatkan AWC para penerbang saya lupa buka kamera. Sorry. Okay, untuk mendapatkan AWC, para penerbang drone haruslah mendapatkan sijil RCOCB beserta modul 2, iaitu agriculture dari mana-mana RPTO yang diiktiraf oleh CAM. Jadi setelah mendapat RCOCB ni dan modul 2, maka bakal penerbang ni boleh memohon untuk mendapatkan AWC atau kita panggil perakuan kerja keudaraan. Seperti yang anda lihat slide ni, terdapat 2 jenis AWC, iaitu komersial dan juga private ni persendirian.
Jadi apakah perbezaannya? Okey, permohonan komersil memerlukan beberapa dokumen tambahan sebab ini melibatkan kita buat kerja keudaraan di beberapa kawasan, kita ada pelanggan sebagainya. Manakala permohonan permit persendirian ni hanya memerlukan borang deklarasi dan juga checklist. Okey, baik. Saya bagi sedikit penerangan lah ya di dalam syarat-syarat dalam pengeluaran AWC. Puan-puan boleh lihat ada 3 perkara. Pertama adalah operational requirement, kedua adalah technical requirement, ketiga adalah personal requirement. Kita fokus pada kita ambil secara asas operational requirement. Contohnya permohonan pemohon hendaklah memenuhi syarat dan mestilah kompeten untuk menjalankan operasi dengan selamat. Jadi kesemuanya hendaklah mengikut syarat-syarat yang terkandung di dalam direktif. Drone atau UAS hendaklah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Pada penerbang drone, kena ada kompetensi seperti yang disyaratkan oleh CM. Maksudnya dia kompeten dah mendapat RCOCB. Antara yang lain, pihak majikan haruslah memberi latihan dalaman pada semua staf termasuk para penerbang drone dan juga ground staff. UAS ataupun drone hendaklah diselenggara dengan baik supaya pengoperasian berjalan dengan lancar. Itu kita tambah sedikit lah saya bagi sedikit penerangan tentang sistem pengurusan pula untuk menghasilkan kerja aturan yang selamat dan bukannya kerja berseorangan di dalam satu masa. Struktur organisasi perlu ada seperti pengurus operasi, pengurus keselamatan dan sebagainya. Manakala untuk persendirian, owner ataupun pemilik dia boleh menjadi pengurus. Yang kedua adalah kita letak maklumat teknikal lah, syarat teknikal. Okay. Jadi syarat teknikal ni kita reka untuk memudahkan urusan pengoperasian drone. Ya, ianya penting sebab kena airworthy. Airworthy ni kita panggil istilah safe to fly lah, selamat terbang. Sekiranya tidak akan berlaku masalah teknikal lah, seperti penerbangan yang tak stabil dan sebagainya. Dalam drone ni kita maklum tidak boleh membuat sebarang modifikasi kerana ia akan melibatkan keupayaan penerbangan drone dan juga mungkin akan mengganggu insurans. Jadi seharusnya modifikasi mestilah mengikut apa yang disarankan oleh pihak pengeluar drone. Maknanya manufacturer tu dia akan bagi garis panduan apa yang you boleh buat. Dan yang terakhir tentang requirement ni adalah personal requirement. Jadi personal requirement ni syarikat mestilah kompeten. Okay? Dia kena kompeten. Dan kedua, drone kena airworthy, iaitu kena ada maintenance seperti yang dijadualkan. Tidak boleh delay sebab nanti akan melibatkan kos dan sebagainya. Jadi penerbang drone hendaklah kompeten macam saya maklumkan tadi, dan sekali lagi ingin saya maklumkan kenapa perlunya ada RCOCB. Okay. Ini kerana jurulatih di RPTO adalah orang yang diiktiraf oleh LRMP lah. Jadi untuk mereka kendali serta mengeluarkan AGR payload. Jadi apa itu AGR payload? Ianya adalah senarai, senarai pesticide ataupun substance yang dibenarkan oleh DOA. Jadi kedua, dengan latihan yang diterima secara komprehensif, para penerbang drone juga akan diajar bagaimana kita nak kawal drone tu in the event of emergency. Okay, sebagai contoh tak balance ke, loss of GPS signal, mungkin drone pilot tu nak pengsan pitam, mungkin kita ada seorang observer yang akan backup as a second man dan sebagainya lah. Ya. Jadi kalau kita tengok pada overall slide ini, tidak kisahlah sama ada persendirian ataupun komersial,
keduanya memerlukan memenuhi syarat yang sama. Cuma bezanya hanya pada aplikasi. Yang itu adalah requirement. Baik, saya tunjuk sedikit pasal flowchart. Ini adalah untuk komersial tuan-tuan. Dia ada 5 langkah. Kalau tuan-tuan lihat, okay, di sini kita mulakan ya. Ada pre-application meeting, langkah pertama. Kedua adalah formal application meeting. Ketiga adalah document evaluation phase. Keempat adalah demonstration and inspection phase. Kelima adalah certification phase. Jadi kalau yang ini akan mengambil sedikit masa dan once tuan-tuan lepas yang 5 ni, kita akan beri certification untuk AWC commercial. Namun untuk private ataupun kita panggil persendirian, AWC persendirian, dia hanya memerlukan borang deklarasi dan juga checklist. Okey, setelah checklist yang kita sediakan. Jadi kita pun ada letak sedikit kadar bayaran lah tuan-tuan ya. Ini adalah mengikut daripada peraturan Perbankan Awam Fee dan Charge 2016. Kita tengok untuk regulation 88 ya. Permohonan bagi perakuan kerja keudaraan. B, sistem kapal udara tanpa pemandu. Nilainya bayaran adalah sebanyak RM800. Okay, ini untuk tahun pertama. Maka untuk perkara 89, permohonan bagi pembaharuan perakuan kerja keudaraan, sistem kapal udara tanpa pemandu, nilai yang kita charge adalah RM500 setiap tahun. Jadi itulah yang saya boleh sharekan sedikit secara asas apa itu CAD 601 bagi Part 2 Agriculture. InsyaAllah sekiranya ada masa one day kita boleh buat lagi penerangan yang lebih mendalam. InsyaAllah kita akan anjurkanlah lagi talk macam ni. Lebih jelas lagi lah penerangan yang diberikan masa kita lebih. Macam Bak kata Tuan Haji tadi, keselamatan integriti. Saya sangat setuju. Kedua, Tuan Haji ada keluarkan istilah koktail. Bagaimana bancuhan dan sebagainya. Tuan Haji sendiri pun ada libatkan safety kan. Jadi yang saya boleh recommendkan dalam masa terdekat, kalau tuan-tuan, saya share sedikit maklumat. Kita ada permohonan RPTO ni, kalau tak silap hampir 21 RPTO. Jadi ada beberapa RPTO yang sudah berasi per phase, yang saya jangkakan pada akhir tahun ini, sama ada bulan 11 ataupun bulan Disember, satu RPTO akan ditubuhkan. Jadi kalau ditubuhnya RPTO ni, kita boleh hantar kita punya bakal pilot ni pergi training, dapatkan RCOCB, dapatkan modul 2, lepas tu kita apply AWC yang ramai. Okay? Jadi sama ada nak buat secara komersial ataupun private. Jadi itulah kita boleh plan macam biasa balik. InsyaAllah masa pun tak panjang lagi. Sikit lagi tu. Maksudnya jurulatih di RPTO yang bakal dibuka tu nanti dia dilatih di mana? Maksudnya dia dapat kursus, adakah CM akan ajukan kursus untuk jurulatih ke macam mana? Dia mereka ni sebenarnya dah kompeten dan diorang ni jurulatih ni sendiri ada yang pernah berlatih sama ada di dalam dan di luar negara. Jadi kita pun akan menilai lah sebab dia ada segil dan sebagainya. Pencapaian terdahulu lah ni, program pencapaian terdahulu lah, PPT lah. Ada soalan, Cik Mano, ada soalan daripada kita punya penonton berkenaan dengan lesen ni lah. Boleh saya bacakan sikit lah soalan ni? Boleh. Saya ambil satu soalan. Okey. Daripada Encik M. Rizal, dia tanya kenapa lesen tu mahal sangat, macam mana? Ada justifikasi tak kenapa harga lesen drone tu ataupun untuk renewal tu macam tu? Based on apa yang penonton kita tanyalah. Cik Wafi. Sorry, internet intermittent sikit. Apa soalan dia ni? Okey, soalan dia kenapa lesen drone tu
mahal. Based on apa yang penonton kita tanya lah. Ada justifikasi tak kenapa harga dia macam tu? 800 dan 500 untuk drone tu. Ya, sebenarnya kita bukannya charge. Kita tahu drone operator ni, sekejap, saya buka kamera, nampak saya tak? Tak nampak lagi. Okey. Belum. Okey ya. Sebenarnya Nampak. okey. Nampak saya. Oh, nampak je. Okey. Okey, comel-comel kan. Okey. Okey. Sebenarnya kita charge 800 ni adalah yang telah ditetapkan oleh pihak MOT lah. Okey. Jadi kadar bayaran 800 tu bukannya kita charge satu drone 800, tak. 800 per application. Maknanya terpulang operator tu dia ada berapa drone. Okay. Fees yang kita kenakan hanyalah 800 untuk tahun pertama. Jadi untuk following years tu kita charge 500. Jadi kita bukan charge per drone. Kita tahu drone operator ni kalau kat sawah berapa gelong ni takkan satu kan. Mesti ada banyak. Jadi itulah charge dia. Okey, baik. Kita masih ada berbaki beberapa minit lagi. Kita nak meneruskan dengan Tuan Haji. Tapi okey, terima kasih banyak Kapten Wafi. Untuk pengetahuan, Kapten Wafi adalah bekas pilot. Pilot mana? Saya bekas juruterbang Firefly. Dan saya juga pernah menjadi jurulatih terbang di iTech Melaka. Sebelum saya di CM, saya juruterbang Malindo lah. Malindo bagi pesawat 737. Ya, dan dicutikanlah sebab pandemik, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Kita nak sambung. Tuan Haji, ready to next question? Tuan Haji Riza? Okey, ready. Okey nak. Okey, kita ada beberapa soalan lagi lah. Okey, dari segi pandangan Tuan Haji lah, apa masa depan penggunaan drone pertanian dan ke demand untuk pilot ni macam mana? Apa yang Tuan Haji nampak? Okey, terima kasih Tuan Maknoh dan terima kasih Tuan Wafi atas maklumat. Dan sebenarnya maklumat ni pun saya dah dapat banyak daripada kami ada kelas daripada CAD 6011 Part 1 hingga Part 5 dengan Prof Abu dan tim-tim daripada CAM lah. Dan mungkin kita akan bincang lanjut berkaitan dengan ni dengan Tuan Wafi. Cuma Tuan, sedikit sebelum saya menjawab pada Tuan Maknoh punya soalan, saya boleh lontarkan sikit idea pada Tuan Wafi tak, Tuan Maknoh? Boleh insyaAllah. Boleh, silakan. Okey. Tuan tak perlu jawab, mungkin Tuan Wafi boleh ambil sedikit. Saya nak kaitkan dekat dengan soalan daripada Rizal juga nama dia tadi ya. Okey, apa yang saya concern macam ni, kita ni pilot kita macam saya kata tadi banyak terdiri, kita kod dia sebagai pilot lah, senang ya. Ramai daripada orang kampung, pengusaha sawah dan sebagainya. Dengan kos yang macam tu mungkin kita boleh mungkin pihak CAM mungkin boleh pertimbangkan lagi lah. Itu baru license, belum lagi permit penerbangan dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincang sesi lain lah tu. Okey. Okey, saya nak sambung berkaitan dengan Tuan Maknoh tadi. Sebenarnya keperluan dia cukup mendesak. Bagi saya cukup mendesak lah. Cuba kita bayangkan bagaimana berlakunya, apa akan berlaku bila semua ataupun sebahagian besar yang meracun, yang membaja daripada foreigner ni, kita sekarang bergantung pada foreigner dan juga orang-orang anak muda tak balik kampung. Ya? So, apa berlaku bila anak-anak muda ni dah menceburi bidang drone, kemudian berlaku ataupun maksud saya macam ni, bila foreigner ni keluar ataupun dia tak nak pergi meracun pun, dia tak nak pergi sawah pun, so sedangkan makanan adalah padi, itu saya sebut padi ataupun yang lain jagung dan sebagainya, ataupun khususnya kat sini padi sebagai satu makanan rutin kita yang security food, kita katakan sebagai security food. So apa berlaku dengan padi kita, makanan kita, keselamatan makanan kita. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok slide saya ni, saya kategorikan pada 4 elemen tadi. Yang pertama, kita nak jaga hasil padi supaya meningkat, petani kita dapat hasil dia. Pertama adalah dari segi latihan sendiri tu.
pilot tu sendiri ataupun drone operator tersebut kena ada betul-betul main. Perlu dilatih dengan khusus, bukan setakat 1 jam atau 2 jam, sekurang-kurangnya 5 hingga 10 hari. Kita latih betul-betul berkaitan keselamatan, undang-undang dan bancuan racun dan sebagainya. Yang kedua yang bertanggungjawab adalah syarikat drone tu sendiri. Ya, syarikat drone tu kena bertanggungjawab, dia punya tu kena penuhi spek macam kata Tuan Nofi kata tadi. Spek dia yang daripada Jupen, daripada SKMM, daripada CM, dia kena fulfill, tak perlu oversupply dan sebagainya. Yang ketiga, yang ketiga elemen penting adalah petani sendiri. Penerimaan petani perlu ada. Ya, pengalaman saya di Jabatan Pertanian tuan-tuan ada 3 elemen. Ya, petani kita ni, pertama ni kita introduce drone pun, ini pengalaman sebenar saya. Kita introduce drone ataupun transplanter atau apa-apa teknologi baru dalam bidang pertanian ni, yang pertama dia akan tolak. Drone ni tentang masa anak saya bawa drone ni dekat barat laut, dia tengok propeller dia tengok drone boleh ke dia menyembur dan sebagainya. Kalau dulu biasa 8 tong, 10 tong menyembur, sekarang ni 2 tong dah saja cukup. 32 liter dah cukup. Dibandingkan yang lama 178 liter. So kita dapat penyembratan banyak, ya. So elemen petani ni juga kita kena bagi penerangan. So yang kedua dari segi knowledge dia sendiri, precision tadi, waktu yang betul-betul. Kita tak nak dah kena sedang lebih waktu ETL, Economic Terrible tadi tu, dia tak nak bertindakan. So dengan drone ni, dia boleh programkan dia punya meracun, membaja dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, model keseluruhan ni macam kata Tuan Wafi, saya setuju. Kita kena ada satu community ataupun satu model untuk bagaimana nak bantu petani, bantu belia bantu petani untuk tingkatkan hasil melalui teknologi. Itu yang saya nampak mungkin menjawab pada Tuan Nofi punya Tuan Makno punya soalan pertanyaan tadi. Betul ke? Tuan? Okey, ya betul insya-Allah. So saya dapati ni ada banyak soalan dan telah dijawab beberapa soalan oleh Kapten Akilah. Terima kasih banyak Kapten Akilah tolong jawab berkaitan dengan permit dan sebagainya. Ada satu soalan mungkin Haji boleh jawab juga sebab Haji ada mengadakan kursus kan. Betul-betul lah Tuan. Halo. Boleh dengar? Halo. Ya, putus-putus kan? Mana? Okey, putus-putus Tuan. Hero boleh dengar? Okey, clear. Okey, terima kasih banyak. Tadi ada soalan dan telah jawab oleh Kapten Akilah, saya rasa dari CM. Boleh dengar kan? Boleh mana? Okey, Haji Rizal boleh dengar? Kau Haji dengar? Haji Rizal boleh dengar kan? Ya, ada reconnection. Reconnect. Okey, boleh. Okey, jadi ada soalan di sini berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan kompetensi untuk bawa drone pertanian lah. Sebab ini Haji Rizal pun ada mengadakan kursus ADP dan sebagainya. Jadi mungkin bagaimana nak dapatkan kompetensi tu untuk nak bawa drone pertanian, macam mana? Ada banyak soalan. Okey Tuan, macam inilah. Saya buat modul yang ni based pada pengalaman. Bila kita lihat banyak orang buat kursus, bila drone pertanian peningkatan permintaan dia tinggi, saya lihat ramai yang buat kursus tapi dia tak masuk elemen-elemen pertanian. So apa yang kami modulkan di Kolej Komuniti Sahabat Benam ni, kita lihat perlunya drone teknologi tu drone sendiri, dan satu lagi perlunya dia tahu pasal racun tu sendiri. Kita tak nak digunakan racun kelas 1 sedangkan kelas 3 pun dah cukup untuk bunuh serangga. Ya, sekarang ni bila guna drone dia guna kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. So itu yang kita tak nak. So satu lagi drone ni ataupun drone pertanian, kita kena ajar dia daripada satu step by step. Daripada peraturan undang-undang, ya, akta, peraturan CAD tadi tu 6011 part tu, kemudian kita masuk pada drone kecil dulu. Ya, maybe Phantom dan Telo pun kita ajar bagi dia betul-betul mahir. Kemudian baru kita masuk drone pertanian dan penyelenggaraan dia. Ya, itu antara yang untuk kita bagi dia kompeten. Ya, bukan setakat dia beli drone, dia try tapi dia tak ada sebagai saya kompetensi itu tak dapat. Ya. Itu yang dia kata dia boleh fly ke macam-macam. So contohnya tuan-tuan, yang ini yang kita tengah buat lah. Yang ini saya matikan lainnya sekejap. Dia ada double suara. Sekejap. Okey, yang ini contohnya first batch yang kita buat yang anak saya sekarang ni, alhamdulillah 100% tuan-tuan
mengganggu belia-belia kita ni, PKP tak ada pendapatan dan sebagainya. Alhamdulillah, daripada 0-0 masa PKP tak ada ni, masa ini ada 2 orang pilot daripada Air Asia. Saya terus merayu-merayu, tolonglah kami tak boleh. Kata ini drone pertanian bukan drone kapal terbang. So dia sanggup, tapi kita tak dapat nak buat sebab yang ini kita tumpu pada keperluan petani masa tu. Ya. So alhamdulillah, first batch dia 100% dah sekarang dia buat ni. Allahu Akbar. Nak karaoke. Buat drone ini, ya Allah, kenapa pula ni? Sekejap tuan ya, saya matikan. Saya ni IT tak pandai sangat. Okey, ini yang pertama kita dedahkan. Pada yang ini second batch yang kita buat, alhamdulillah dengan baju keselamatan kita bekalkan. Yang ini guru-guru pendedahan pada ni, and then yang ini untuk graduan macam mana dia boleh. Ini masa pandemik semua. Semua kita lakukan semua masa PKP. Dan alhamdulillah dah ramai company-company besar pun dah ambil kita punya. Ni yang penting saya tekankan dari segi undang-undang, peraturan you kena patuh. SOP you kena ikut. Itu kita tak nak dia pegang drone dia terus fly. Kita setakat sejam 2 jam. Itu kita tak nak. Komputer tu kena ada, ya. So alhamdulillah ini yang first batch yang baru dan ini alhamdulillah ini hasil salah seorang pilot kita lah, perempuan yang kata tadi tu. Alhamdulillah setakat ni kita dapat lah. Ini potensi dia kita tak sentuh lagi. Mungkin menjawab Tuan Makno. Tuan Hairul. Terima kasih. Okey, jadi rasanya masa pun telah mencemburui kita. Dan saya rasa kita telah mencapai matlamat kita lah untuk pengenalan kepada dalam buah bicara ni, pengenalan kepada penggunaan drone pertanian ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih lah kepada pegawai Caam, Kapten Wafi dari penerangan yang cukup walaupun ringkas tapi cukup mantap lah. Jadi ni Hairul ada apa-apa lagi tambahan ke? Nak tanya? Kalau ikutkan soalan memang banyak lagi lah, tapi buat masa ni saya rasa kita mungkin ada sesi lain lah. Pemahaman terhadap basic untuk drone dalam agriculture ni kita mungkin dah nampak sikit dari segi penggunaan, dari segi undang-undang yang paling penting undang-undang lah, dengan dari segi keselamatan, ada integriti seperti yang Tuan Haji Rizal cakap tadi. Jadinya dekat sini saya rasa untuk setakat hari ni soalan-soalan yang ada ni boleh membantulah kita dalam mencari lagi dia punya knowledge berkenaan dengan drone in agriculture ni. Di samping kita kena study pasal CAD daripada CAM tadi tu. Okey, baik. Kata-kata daripada Kapten Wafi kalau ada mungkin nak tambahan sikit bagaimana kita nak dapatkan ni lah AWC undang ni, kita nak guna pakai ni, nak patuh undang-undang macam mana? Macam saya maklumkan lah, sekiranya ada RPTO yang diluluskan, kita akan maklumkan di website CAM. Dan bila dah ada RPTO nanti kita ikut flow lah untuk dapatkan kita cuba dapatkan RCOCB modul 2 dan sebagainya. Dah ada RCOCB modul 2 boleh apply EWC. Jadi sebab masa yang singkat ni, sekiranya tuan-tuan ada perkara yang tak pasti, boleh email kepada kami lah ke CAM. InsyaAllah kita akan cuba bantu sebaik yang mungkin lah. Terima kasih Kapten Wafi. Jadi dengan kita ada kemahiran, ada skill dan patuh kepada undang-undang patuh kepada undang-undang semasa lah yang dikeluarkan oleh jabatan yang menjaga kehaluan udara kita. Jadi kita rasa kita petani-petani dapat menjalankan kerja dengan elok dan selamat, dan orang kata tidak menyalahi undang-undang lah. Tak mahu terjebak pula dengan masalah undang-undang, kena saman dan sebagainya. Jadi masalah yang tak habis-habis nanti kan. Jadi Hairul ada apa-apa lagi? Rasanya tak ada dah. Segala penerangan yang diterangkan oleh Kapten Wafi dengan Tuan Haji Rizal. Jadi insyaAllah kita boleh gunakan panduan tersebut lah untuk diterangkan. Kami bagi pihak Mudas mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyertainya.
Jadi untuk sedikit maklumat, kita dapati ada daripada 100 lebih ada yang berdaftar dengan sesi ni, lebih 70% yang berumur 30 tahun ke atas lah. Kita jangkakan belia-belia yang akan banyak, tapi maksudnya orang yang dah matang ni lebih banyak menyertai sesi hari ni lah. Mungkin minat dan untuk kerja dan sebagainya lah. Jadi kita harap kita akan berkongsi lagi, kita akan buat lagi buah bicara yang seperti ini di akan datang. Mungkin dalam topik yang lain untuk surveillance dan untuk security. Dalam mudah kita ramai kita punya members yang dalam subject matter expert yang dalam pelbagai penggunaan drones. Jadi kita akan ketengah hari, kita akan bual, kita akan mungkin nak oil and gas pun dah. Khairi kalau seorang. Jadi kita akan share knowledge dan insyaAllah khusus-khusus kita akan maklumkan kalau ada, termasuk dengan apa yang Tuan Haji Rizal jalankan lah. So akhir kali, William, you have anything to say to close? Sorry, my neighbor is drilling very noisy here. But very good session. Thank you very much to Tuan Haji Rizal for brilliant presentation. I think not finished lah. We need another few sessions with Tuan Haji because there is so much of information. Thank you also for CM Captain Akila and also Captain Wafi for attending the session, and we will have more sessions because what we are doing is we're having practitioners who are drone pilots, drone operators, the real people, the real deal in the industry. And so just watch out for our next webinar. We'll probably talk about security and surveillance. Then later we'll do other verticals as well. Thank you. William, can you explain about the e-certificate? E-certificate, what is the important useful of that? Yeah, it's we will give you all the e-certificate for coming for this session today. So it's a certificate of participation that we'll send out to you guys. All right. Yeah. So this is just to show our appreciation for you all, and to continue. Please, we're starting to improve on our webinars, especially the Mudas channel. Please help us subscribe onto our channel so that we can actually share more information amongst everyone else, and also Facebook, Mudas Facebook. Thank you very much. Okay, terima kasih bagi pihak Mudas. Jutaan terima kasih kepada semua, dan salam hormat, salam merdeka juga. Tuan Mano. Okey, sepatah dua kata. Terima kasih banyak pada Mudas. Saya nak ucapkan terima kasih banyak di atas jemputan yang diberikan, satu peluang yang diberikan kepada saya dan juga Tuan Wafi. Terima kasih banyak atas penerangan dan penjelasan berkaitan dengan AWC, RPTO dan kami. Sebenarnya ke arah tu, saya di bawah saya sebenarnya alhamdulillah lebih daripada 300 ke 400 yang kita perlu bela agriculture drone pilot kita ni untuk bantu petani-petani kita. Dan saya niat kita nak lahirkan, kami di College Community Sabak Benam dan juga rakan-rakan yang kita dah latih, kita nak jadikan pilot ataupun agriculture drone pilot ini adalah satu pilot drone yang berintegriti, ya, dan bertanggungjawab pada petani untuk menghasilkan ni, ya. So untuk akhirnya terima kasih sekali lagi pada ni, dan pada belia-belia walaupun yang ini dah ramai dah 30 tahun ke atas, mungkin anak-anak saudara mara yang ni yang ada anak-anak muda ni, bagi tahu dia orang welcome kepada industri ni. Kita bantu petani-petani kita yang dah tua-tua, ya, untuk kita tingkatkan hasil sama ada padi, nenas, jagung. Kita boleh semua gunakan teknologi moden seperti drone ni, ya. Untuk akhirnya sekali lagi terima kasih banyak. Oh, saya baru terperasan ada bos lama saya kat sini, Tuan Haji Nazri, pengarah bahagian badi saya komuniti. Ya Allah, saya minta maaf Tuan Haji Nazri, baru perasan Tuan Haji ada kat sini. So can we a group shot? Boleh. Thank you. Can you stop sharing, Tuan Haji? Okay, I stop jap mana. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada ahli Mudas lah yang menyertai sesi ini. Semua ahli Mudas yang saya nampak. Everyone turn on your cameras. Okay. Great. Cik tu, Captain Wafi tak on kamera. Okay. Okay, terima kasih. 1, 2, 3. Okay. Alright.
One more. Okay, one more. One more. Wah, ada Okay. still got people coming in lah. Masuk dulu. Apa khabar Haji Rizal? Alhamdulillah, Khairuddin Osman. Apa khabar? Baik. Okay. Oh, Tu Haji Awak Nazri, nama? ya Allah. Tu Haji, bos lama saya, ya Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Dah. Okay, very dah ni ke? Dah on Dah camera start, ke semua? Okay, on Okay. kamera semua. On camera sekali lagi. Okay. Ready ya? Ha. 1, 2, 3. Okay. Okay, done. Thank you, Harold. Okay, terima kasih semua. Salam hormat. Thank you. Terima kasih semua. Have a good week. Assalamualaikum. Okay. Ya. Salam Haji Rizal. Boleh